Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini nama saya Muhammad Haizan bin Azman Shah, nombor metik 057917. Hari ini saya akan membentangkan tugasan sejarah perundangan Islam saya, iaitu yang bertajuk Sejarah Persyaratan Jual Beli serta Hukum yang Berkaitan. Okey, saya akan mulakan dengan pendahuluan. Jual beli adalah satu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang satu lagi menerima sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah dibenarkan secara syarak dan disepakati. Selain itu, jual beli perlulah mengikut ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi pensyaratan ataupun hukum dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Okey, dari segi bahasa pula, jual beli ni ataupun al-bai'u iaitu muqabalatu syai'in bi syai'in, iaitu yang membawa maksud menukar sesuatu dengan sesuatu. Hal ini akan berlaku apabila seseorang penjual memberikan barang yang dijualnya, manakala si pembeli memberikan sejumlah duit yang seharga dengannya. Okey, selain itu terdapat juga pendapat daripada Muhammad Syafi'i. Secara etimologinya, jual beli dapat ditakdirkan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, secara terminologi terdapat perbezaan pendapat daripada para ulama yang mendefinisikan jual beli tersebut. Di antaranya adalah pendapat ulama daripada ulama Hanafiyah, iaitu beliau berkata, jual beli adalah sesuatu pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus, iaitu cara yang dibolehkan. Menurut Imam Nawawi pula, dalam Al-Majmu' yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang untuk kepemilikan. Daripada menurut Ibnu Qudamah pula, dalam kitab Al-Mughni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta saling menjadikan milik. Selain itu, jual beli juga merupakan sesuatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat daripada zaman dahulu hingga ke zaman sekarang. Kegiatan jual beli ataupun perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktiviti manusia pada setiap zaman untuk memenuhi keperluan masing-masing. Oleh itu, saya akan menerangkan sedikit dalam kertas kerja ini berkaitan sejarah persyaratan jual beli dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, dalil-dalil berkaitan dengannya dan lain-lain lagi. Sebelum itu, tujuan saya memilih tajuk ini adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum jual beli dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tajuk jual beli. Okey, seterusnya adalah dalil-dalil persyaratan hukum jual beli. Dalil hukum jual beli adalah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke 275, yang bermaksud orang yang memakan ataupun mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila keadaan mereka. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepada larangannya Tuhannya lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya kepada larangannya Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka yang itu adalah penghuni neraka, maka mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pemahaman bahawa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang akad jual beli yang mengandungi riba. Selain itu, Allah SWT juga melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sepatutnya. Contohnya dengan mencuri, menipu, merompak, memeras ugut dan dengan cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh
oleh Allah SWT kecuali dengan cara perniagaan ataupun perdagangan. Rasulullah SWT telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang berbunyi, Anu Ifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala ayl al-kasbut tayyib qala awjal biyadihi wa kullu bai'al mabruk wahul Bazar, yang bermaksud dari Rifa'ah Rafi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah ditanya usaha apa yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, iaitu jujur. Hadis riwayat Al-Bazar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda daripada Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli lorong, jual beli yang tipu. Okey, sebenarnya berdasarkan hadis di atas bahawa jual beli adalah sah ataupun boleh, tetapi jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli yang boleh jadi wajib dan boleh jadi haram. Seperti apabila ada itikar, iaitu menimbun barang jadi bekalan ataupun harga melambung tinggi. Apabila ini berlaku, amalan seperti ini kerajaan boleh memaksa peniaga menjual barangan mengikut harga pasaran dan peniaga mesti mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Dan kerajaan juga boleh mengambil hukuman, boleh mengenakan hukuman kepada peniaga yang tidak mengikut syarat-syarat berikut, syarat-syarat penurungan harga. Akhir sekali, hukum asal jual beli ini halal. Hukum asal jual beli ini adalah halal, iaitu jaiz. Namun hukum tersebut akan keluar dari hukum asalnya jika terdapat hal-hal yang dilarang oleh dalam syariat. Okey, seterusnya adalah saya akan menekan sedikit mengenai dalil-dalil ataupun nas-nas yang berkaitan dengan tajuk jual beli ini. Okey, yang pertama adalah hadis ini berkaitan dengan jual beli yang mabrur, iaitu daripada Anil Abi Sa'id Anis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-taju suduqul amin ma'an nabiyyi wal siddiqin wasyuhada rawahu Tirmizi, yang bermaksud daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya itu bersama dengan para nabi dan orang yang jujur dan orang syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, yang kedua adalah ayat Al-Quran berkaitan dengan jual beli dan larangan menjual barang haram. Daripada surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras iaitu khamar, berjudi ataupun menyembah berhala adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat ke-90. Okey, yang ketiga adalah dalil daripada Al-Quran tentang jual beli dan pentingnya akad, iaitu daripada surah Al-Maidah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ufu bil'uqud, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad-akad itu adalah akad-akad jual beli. Okey, seterusnya adalah yang keempat adalah dalil ayat Al-Quran tentang jual beli yang tidak boleh mengganggu ibadah, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Barang sesiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Jadi, janganlah kita disebabkan jual beli itu dapat mengganggu ibadah kita, ibadah seperti solat dan lain-lain. Okey, hadis yang kelima adalah berkaitan dengan jual beli dan syaratnya. Hadis ini
bermaksud daripada Jabir bin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu, sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai babi dan berhala. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai kerana ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang yang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau bersabda, tidak, ia haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi kerana ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Hadis ini daripada riwayat muttafiq alaihi. Okey, seterusnya hadis yang ke-6, iaitu berkaitan dengan hadis perselisihan penjual dan pembeli. Hadis ini bermaksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang berjual beli berselisihan sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang ataupun mereka membatalkan transaksi. Hadis ini daripada Imam yang 5. Okey, seterusnya saya akan memberi sedikit hikmah-hikmah jual beli. Hikmah-hikmah berkaitan dengan jual beli. Yang pertama, antara hikmah jual beli ini, kita dapat menjauhi riba. Sesungguhnya jika mengharapkan atas satu kaum sesungguhnya Allah jika mengharapkan atas satu kaum memakan sesuatu, maka diharapkan pula hasil penjualannya. Daripada hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Oleh itu, dengan adanya akad jual beli, maka kita dapat menjauhi diri dari riba. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisannya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda, maka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Maka riba haruslah dijauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan, asal dengan syarat ketentuan yang boleh berlaku sesuai dengan syariat Islam. Okey, hikmah yang kedua yang boleh kita dapat daripada jual beli ini adalah ia dapat menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Okey, surah An-Nisa ayat ke-29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Perniagaan ataupun jual beli ini tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu orang terzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak sah. Misalnya, orang yang menipu pembeli, maka pembeli merasa tidak adil dan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahawa proses jual beli ini akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi kerana ada proses bahawa harga yang dijualnya harus sama dan menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir, hikmah jual beli ini adalah menjaga kehalalan rezeki. Dengan melakukan jual beli, maka kita dapat menjaga kehalalan rezeki. Hal ini kerana kita dapat menjaga pembeli daripada kena tipu semasa membeli. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh dalam sebuah hadis yang bermaksud seseorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama Muslim, melainkannya ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Okey, sebenarnya apa yang boleh saya simpulkan daripada semua yang saya telah bentangkan tadi berkaitan dengan tajuk jual beli ini adalah jual beli ini ada sesuatu aktiviti yang penting di setiap zaman, daripada zaman dulu hingga ke zaman sekarang. Hal ini dapat dilihat dengan terdapat lebih 500,000 hadis daripada Rasulullah SAW membincangkan atau memperkatakan mengenai jual beli ini. Dalam Al-Quran juga tidak terkecuali menyebut mengenai jual beli ini agar ia berlaku secara adil dan memenuhi syarat dan rukunnya, agar tidak berlaku penindasan antara penjual ataupun pembeli.
Justru, perkara penting ini perlu diperhalusi secara jelas agar tidak berlaku kecelakaan atau menimbulkan suasana yang tidak baik dalam urusan jual beli. Sesungguhnya Islam ini tidak memisahkan kehidupan seharian dalam panduan agama, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.